Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis dalam bab metodologi. Dalam bab metodologi kita dah sampai kepada strategi penyelidikan. Kita dah cover penyelidikan survey iaitu tinjauan, kedua eksperimen, ketiga adalah kajian tindakan. So sekarang kita akan cover kajian case study. Okay, kalau spesifiknya case study ni menarik. So kalau dalam kita katakan antara strategi penyelidikan yang popular dalam penyelidikan, case study adalah satu proses penyelidikan yang popular. Okay, kadang-kadang kita tak buat case study, bila tengok orang buat case study kita tak pandang, tak tengok dan sebagainya. Dan ada orang yang bila dalam kajian sains sosial especially, bila lihat kajian case study rasa macam susah, teknikalnya, praktikalnya, jadi macam takut nak buat kajian case. Jadi kita kena faham dulu asas sesuai dengan kelas kita ni. Kita pasti lagi sesi pengenalan dalam kajian case yang kita akan kongsikan. Okey, kajian case ni unik. Itu yang perkataan pertama lah. Dua lah perkataan ni, fleksibel dan unik. Unik dia, ada research yang buat kajian case ni betul-betul proses. Of course lah, dalam kualitatif everything kena declare. Macam mana strategi pemilihan, pilih case, macam mana nak buat proses case, macam kaedah teknik analisis interview, macam mana buat interview. So kenapa dia ada limitation, kenapa pakai decision macam ni, kenapa ambil pilihan macam ni. Tapi kalau semakin teknikal mungkin dalam bidang sains atau engineering, kalau orang sains sosial tengok, mungkin dia cakap, simple je kajian case dia. Kalau you tengok tesis saya, simple je. Okay? Cuma macam saya sebutkan awal-awal dalam kelas kajian tindakan ni dua research jenis penyelidikan yang lasak, especially yang case study inilah. Kedua-duanya adalah kita boleh testing teori dan dia ada juga elemen kuantitatif. Kita tak buat mixed method, kita masih lagi case study, tapi dia ada ciri-ciri kuantitatif. Especially dalam case study dia ada explanatory. So explanatory case study tu dia ada elemen-elemen yang ke arah kuantitatif, tetapi masih lagi kawalan. Jadi perbezaan antara case study dengan survey tinjauan tu lebih pada relationship, nak tengokkan effects, regress, correlate. Jadi case study tak sampai ke situ. Jadi kita gunakan soal sidik, kita tengokkan kuantitatif tapi lebih bersifat deskriptif. Dia bersifat deskriptif, maksudnya terus direct kepada finding dia. Okey, logik dia begini. Kan asas case study ni banyak dari segi kekerapan digunakan dalam kajian-kajian industrial, contohlah di manufacturing. Kalau kita berbahas tentang kerja, kan, okey Fazli, macam mana you punya kerja sekarang ni, kita punya projek tu macam mana? Kita akan sebut, okey projek done, dah 60% sukses, 20% dah mula, 20% yang akhir tu kita tak start lagi. Jadi kita semua sebut dalam bentuk statistik dari segi angka. Jadi kita tak boleh sebut okey lah, not bad lah. Kita tak boleh, sebab majikan takkan nak dengar jawapan kita. Aku tanya betul-betul ni, progress macam mana, projek kita macam mana, kita punya task, activity kita on time tak, so ikut gancak kita dah sampai stage yang mana, berapa persen you done dah. Jadi dia tak boleh lari. Bila nak buat perbandingan, nak tentukan supplier pembekal mana yang bagus, kita tak boleh gunakan bahasa-bahasa yang dalam bentuk perkataan. Kata okey pembekalnya bagus, namun jadi susah nak measure dalam segi practices kerja. Jadi dia keluarkan simbolik dalam bentuk statistik. Performa dia bagus, performa dia hijau maksudnya A lah, 80% ke atas. So dia dah almost 85% dia sukses. Jadi yang tu menjadi satu proses yang ataupun satu jawapan yang kita kata deskriptif, yang boleh diterima dalam proses kerja, kan. Banyaklah kan. Walaupun nature dia, fieldwork dia, instrumental dia bersifat kualitatif, tapi output tu bersifat kuantitatif, iaitu dengankan deskriptif. Minta maaf, saya tak nak sebut kuantitatif tu, tapi bersifat deskriptif. Maksudnya statistik juga dibenarkan dalam kajian case study, tapi bersifat ke arah deskriptif, bukan bersifat dalam bentuk penyelidikan tinjauan, nak tengok efek dari segi hubungan dan sebagainya. Nak buat hubungan boleh, nak tengok kesan boleh, tak ada masalah, tapi kesan dalam konteks tu, dalam proses kerja dalam kualitatif, iaitu teknik analisis yang dalam bentuk kualitatif. Nak cari hubungan, interview pun boleh tengok hubungan, tengok observation. So observation pun boleh tengok hubungan. Okey.
Jadi kita pergi dulu kat sini ada dalam penerangan sebanyak 19 elemen ataupun ciri penting dalam kajian kes. Kita pergi satu-satu macam kita pergi kajian tindakan tu. So yang kajian kes juga kita ada 19. Jadi kita go through untuk faham apa tu kajian kes. Kita kena faham 19 ciri ni. Minta maaf. Okay, yang pertama, kaedah kajian kes adalah teknik umum yang digunakan dalam penyelidikan sains sosial. Saya andaikan kat sini sains sosial. Jadi dia boleh juga dalam bidang sains. Okey, kajian kes teknik umum, sebab tu namanya teknik umum yang digunakan dalam penyelidikan sains sosial. Dan untuk menguji cadangan atau persoalan teori berkaitan penyelidikan kualitatif. Okey. Bila sebut testing teori, walaupun case study ni dia testing teori, tapi dia bukanlah macam orang kuantitatif tu. Kalau dapatan tu menepati teori tu, dia mulakan step dalam penyelidikan tu, dia berorientasikan teori. Dia bukanlah testing teori tu gunakan semua variable yang ada dalam teori tu, dia guna dia. Okey. Dalam case study dia gunakan juga elemen-elemen dalam teori itu, tetapi bila dia pergi kajian lapangan, bila ada proses-proses dia yang unstructured dengan semi-structured, dia menemukan lain. Cuma dia starting point dia berorientasikan teori. Itu kena jelas. Kajian kes adalah analisis yang mendalam, in-depth, mengenai memahami peristiwa atau kes tertentu. Sama ada ialah bila sebut case study ni ada single case, multiple case ataupun nak buat comparison case. Okey, dalam satu jangka masa yang panjang. Itu beza kajian kes. Dia bukan one time, aku dah buat dah kajian kes, tak ada masalah, pergi sekali dah settle. Berapa lama kau pergi? Sejam je. Dahsyat kau punya kajian kes, sejam dah settle. Jadi dia tak boleh. Dia mesti ada dua komponen tu, rigorous dengan robustness. Dia kena terperinci dan dia kena lasak. So bila buat case study dia banyak. Kalau tanya saya, macam saya buat doctorate, saya macam attachment. So duduk dekat Pro 2 dia dengan proton tu memang kerap berkali-kali. Saya tak boleh, kalau kata total hours interview secara formal dengan informal tu, saya rasa dah almost 6 months keluar masuk. Kalau dekat proton tu dia bagi saya workplace, bagi saya satu section, duduk kat situ, bila-bila masa saya boleh datang ambil information dan sebagainya. Jadi dah macam attachment. Jadi attachment tu plus case study. Jadi berapa lama saya duduk tu untuk memahami case study. Walaupun saya punya experience, saya memang kerja di kat Pro 2 jadi cuma beza dia dekat Pro 2 tu saya duduk bahagian ordering, bahagian Kanban. Dia daripada receiving, ordering, itulah maksudnya kita run supply chain tu. Tapi bila saya buat PhD, saya melibatkan hampir keseluruhan dari segi vendor development. Jadi ada benda-benda yang baru juga. Jadi saya jumpa dengan senior, bertanya dan sebagainya, meeting, masuk meeting, bila visit saya pergi visit, bila dapat idea, kita berkolaboratif, bekerjasama. Kalau orang tanya saya case tadi, bukan duduk depan-depan, kita duduk sebelah-sebelah. Sebab lebih dia bukan pada soalan saya, yang terlibat secara formal dia ada appoint seorang tau, dia panggil supervisor yang akan duduk dengan saya. So dia ni memang akan bagi cadangan, dia bagi input, kau punya projek tu better, kita kena pergi Shah Alam, jom ikut aku pergi meeting kat Shah Alam. Jadi kita ikut. Jadi kat situlah kelebihan yang bila buat case study ni, kadang-kadang kita kena, sebab tu place case penting. Case dengan place sangat penting dalam case study. Kalau berujuk pada case tu, kita kena pergi dekat satu situation atau environment yang tepat untuk mendapatkan satu jawapan. Okey? Bila sebut kajian case, tak boleh lari. Betul. Walaupun ada juga yang secara umum kajian case ni why and how, kenapa dan bagaimana, tapi ada juga kadang-kadang kita selitkan what juga. Sebab what ni dia common, jadi semua orang boleh pakai what. Tapi secara spesifik dia, secara khususnya, bila sebut case study memang why dan how. Okey, kenapa dan bagaimana, untuk melihat dari segi proses fenomena tu atau situasi itu dalam konteks kehidupan sebenar ataupun realiti dalam organisasi dan sebagainya. Okey, dia memang dia tidak ada hanya melibatkan sedikit saja kawalan. Dia kena macam lebih fleksibel. Dia tak boleh terlalu terkongkong. Sebab tu case study, kalau case study tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. So macam mana kita nak tengok satu fenomena atau peristiwa sebenar dalam satu case tu. Jadi dalam case ni memang kena dapatkan satu flexibility lah. Sebab tu kalau keyword kat sini melibatkan hanya sedikit kawalan. Dia tak boleh terdapat banyaknya kawalan. Terhad dia nak buat kajian case tu boleh, ni tak boleh. Sebab tu dalam research, contohnya macam bidang-bidang keselamatan, kesihatan,
So dia ada benda yang confidential. Sebab tu nak dapatkan research ethics, nak dapatkan kebenaran untuk mengumpul data tu very straight. Kadang-kadang setahun nak tunggu kebenaran untuk dapatkan data collation. Kadang-kadang respect kawan-kawan saya, especially yang bidang medical, kadang-kadang 4 layer nak lepaskan susunan kebenaran tu. Kadang-kadang setahun tunggu. Jadi setahun nak menunggu, setahun menunggu dapatkan kebenaran untuk buat collect data je, data collection saja. Okay, fokus pada satu kejadian. Of course dalam apa-apa research pun memang kita kena terperinci fokus pada satu konteks atau satu kejadian, peristiwa, organisasi dan individu. Sama dengan kajian kes dengan action research. Kajian kes melibatkan beberapa perspektif. Kadang-kadang nak dapatkan satu jawapan kepada persoalan kajian kita dan pernyataan masalah tu, kadang-kadang kita kena interview manager, kadang-kadang nanti interview dia punya penyelia, supervisor, kadang-kadang nak kena tengok operator, kadang-kadang tengok observation, kadang-kadang nak tengok dokumen, berlaku triangulation, semua. Jadi dia common dalam, bila sebut dalam kualitatif ni, dia bersifat subjektif dan flexibility. Jadi ikut kesesuaian bagi menjawab persoalan kajian, apakah teknik data collection ataupun teknik analisis yang bersesuaian digunakan. Okay. So of course dia memang dia boleh gunakan dalam pelbagai bidang. Kajian kes digunakan dalam pelbagai bidang, tak semestinya engineering, dia boleh dalam pendidikan. Jadi dia agak macam fleksibel dalam semua bidang lah, kajian kes ni. Sebab tu dia popular. Kajian kes juga dapat dikenal pasti dia periksa sering menggambarkan kerumitan sesuatu masalah. Kadang-kadang masalah yang kompleks tu, yang rumit, okey, kadang-kadang biasa saya jumpa jugalah. Dan dalam kelas saya pun saya akan sebut satu kelebihan dalam case study ni adalah unik. Jadi bila sebut unik tu, kadang-kadang dia tak ada kat tempat lain, kat situ je. Dalam nota saya kalau sebelum ni, contohnya dekat Sabah, dekat kawasan pendalaman itu, ada satu sekolah tu dapat pencapaian 100%. Kalau tengok dari segi on paper rasa pelik. Kawasan dia pendalaman, mak ayah pun duduk kat kampung kan. Pendapatan dia, pekerjaan dia pun kerja-kerja kampung saja. Okey, tak adalah letakkan guru-guru pakar pun kat situ. Jadi kalau tengok track record yang lepas-lepas, pelajar-pelajar pun tak cemerlang. Dan sekolah tu bukan sekolah perhatian ataupun pencapaian yang tinggi, tetapi dalam tahun lepas contohnya pencapaian dia melonjak 100% pencapaian dia. Okey. Kemudian tahun kedua pun melonjak juga. Jadi dia satu menjadi yang unik. Ada apa dengan sekolah ni sehingga sekolah ni dapat 100% pencapaian, malah menjadi top, katalah contoh jadi top 5 di Sabah sekolah ni. Kenapa benda ni boleh berlaku? Jadi kita memang tak boleh nak hantar soal sidik je, tak sampai, jiwa tak sampai. Jadi kita buat kajian kes sebab dia satu isu yang unik dan kompleks. Sebab daripada proses kajian kes tu, kita melihat, kita tengok aktiviti, semua situation kita ambil daripada pengetua, daripada guru, daripada pelajar, daripada PIBG, mungkin jiran. Kita nak tengok bagaimana sesuatu proses menyebabkan sekolah tu jadi cemerlang. Okey, jadi kat situ kita boleh gunakan case tadi. Okey, jadi dari segi aspek permasalahan yang rumit ataupun yang kompleks, kita boleh gunakan case tadi untuk dapatkan satu penjelasan ataupun penerangan, ataupun kita nak explore contohnya. Okey, kemudian yang ketujuh, kajian kes ada hubungan sinergi antara teori dan data. Sebab tu membenarkan tadi antara teori dan data. Okey, kadang-kadang bila kita ada teori, okey, kita walaupun kita katalah kita kata nak berorientasi teori dan juga nak testing teori tadi, kita nak test teori tadi. Jadi kita kena identify data-data yang sesuai. Jadi kelebihan data dalam kualitatif ni, saya kata dia triangulation lah. Dia tengok dokumen, observation. Kepelbagaian ataupun pelbagai kaedah data ni dia mengukuhkan kekuatan untuk katakan teori tadi. Jadi bila kata dia nak tambah baik atau nak mengembangkan teori itu acceptable, valid, diterima kerana dari segi aspek data yang dipakai itu, yang pertama tadi praktikal dengan relevan, yang kedua dia menyeluruh, saling lengkap dengan melengkapi sesuatu kelemahan yang ada dalam satu kaedah pengumpulan data itu. Okey, mempunyai flexibility yang besar, mengukuhkan potensi teori, pengujian dan pengembangan teori. So mempunyai flexibility yang paradigma. Dari segi filosofi dia, paradigma dia adalah mempunyai satu flexibility yang besar. Nak buat case study ni dia macam ni lah. Dalam in order to menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam kajian, case study kan saya sebut tadi Robertness, dia lasak. Dia tidak perlu ada satu kekangan, satu kawalan, tu tak boleh, ni tak boleh. Sebab tu dia ada flexibility yang besar.
So the way, in order tu dia nak buat research, data collection apa dia nak pakai, dia flexible. In order apa saja yang dia buat untuk memandu dia untuk menjawab setiap persoalan kajian. Dalam memulakan kajian kes, dia memerlukan orientasi teori untuk mendorong pengumpulan data. Tadi ulangan sedikit, tapi cuma ayat ni nak mengukuhkan lagi. Jadi dengan berorientasikan teori memudahkan untuk pengumpulan data untuk permulaan. Kajian kes sangat menarik apabila fenomena yang dikaji adalah tidak jelas dan tidak cukup teori. Ini satu-satu, bila satu keadaan itu kelebihan dalam kualitatif sebenarnya. Case study merupakan dalam kualitatif sesuatu benda yang tidak jelas, yang tidak faham, kita kabur. Kan saya cakap dulu, kalau semakin hampir jelas tu kefahaman dan sebenarnya nyata, itu kuantitatif. Tapi kalau benda tu kurang jelas, kurang nyata, kabur, itu dalam konteks kualitatif. Jadi kualitatif ni selain daripada yang saya sebutkan tadi, yang kompleks, yang rumit tadi, dia juga tidak jelas atau tidak cukup teori serta kompleks berapa tugas prosedur dan matlamat. Jadi walaupun dia berorientasikan teori, tapi dia tak cukup. Dia tak cukup. Sebab tu dia dijadikan sebagai kajian kes. Kalau kata semua dah cukup teori, dah cukup apa nak buat tu, dah ada teori, baik dia buat kajian survey je, tinjauan je, ataupun eksperimen je. Okey, kekuatan pendekatan kajian kes adalah keupayaan dalam menganalisis dan membuat perbandingan serentak. Itu pemilihannya. Jadi contoh dia, bila buat kajian kes ni, kadang-kadang melibatkan satu kes, single case, kadang melibatkan beberapa kes. Jadi kita boleh buat comparison, boleh buat perbandingan antara beberapa kes secara serentak. Kadang-kadang kalau contoh tadilah multiple case design. Kadang-kadang walaupun isu yang sama, tapi melibatkan beberapa kes yang beberapa tempat, contohnya beberapa kilang yang berlainan, tetapi membawa kes yang sama ataupun satu unit analisis. Kadang-kadang kita boleh melibatkan beberapa kilang tetapi kes yang berbeza-beza. Kilang A kes lain, kilang B kes lain. Jadi dia ada multiple case, dipanggil embedded multiple case design. Okay, dia ada. Jadi kita akan cover lah. Jadi lastly holistic dengan embedded. Dia banyak sebenarnya. Dia akan cerita, tapi bagi saya agak familiar lah. It's not familiar lah, agak friendly lah kan, bila kita gunakan Robin Yin tu. Tapi ada kadang-kadang tertentu, especially dengan kajian sosial lah, mungkin dia ada jumpa lebih baik daripada Robin Yin punya design tu. Ada 4 design dalam dia punya case tadi. Okay. Kemudian kekuatan pendekatan dalam kajian kes adalah keupayaan dalam menganalisis, membuat perbandingan. Tadi saya sebut tadi lah kan. Okay, yang ke-12, menerangkan kes dan konteksnya, menetapkan tema dan corak dan pattern. Okey, ini antara output yang kita akan dapat lah daripada kita analisis dalam kajian kes ni. Kita akan dapat tema, kita akan dapat corak ataupun pattern. So kita akan mengembangkan. Okey, analisis data berbentuk penerangan dalam bentuk penjelasan explanatory, bukan hanya dalam perenggan, malah kita boleh gunakan description, maksudnya boleh gunakan statistik deskriptif tadi. Okey, persembahan penyampaian berbentuk gambar yang mendalam, menggunakan naratif. Of course, sebab bersifat kualitatif, still lagi menggunakan kaedah penceritaan naratif. So kita boleh tambah lagi dengan letak gambar rajah. Kes tadi kan letak gambar, letak jadual, letak figure rajah. Jadi semua tu kita boleh mengukuhkan dari segi penjelasan dan pemahaman. Tidak memberi penyediaan solusi bagi permasalahan pendidikan umumnya. Tidak mengambil bahagian dalam kajian pendidikan. Okey, dia berbeza dengan kajian tindakan kan. Kajian tindakan dia kena betul-betul mendalami. Memanglah setiap dalam research, knowledge dengan experience tu penting. Tapi watak dalam case study tu dia tak setinggi dengan action research. Action research tu memang kena letak orang yang tepat, orang yang betul-betul menguasai. Kalau guru, aku memang deliver benda ni. Jadi research pun benda yang sama. Tapi dalam case study ni dia ada kelonggaran sedikit, dia ada flexibility sikit. Walaupun kita bukanlah exactly dekat position itu, tetapi kita ada sedikit knowledge dengan pengalaman untuk memudahkan pemahaman. Tetapi kita lebih kepada untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Sebab tu kita bila buat case study tu dia lebih bersifat fleksibel dan lasak. Kita boleh tanpa ada banyak sekatan atau law tu, jadi kita boleh merungkai ataupun mengexplain sesuatu angle yang kita tidak jelas itu. Dia unik. Okey, maklumat dapatan yang diperoleh dari kajian kes secara umumnya tidak boleh digunakan untuk buat generalisasi. Okey, ini asas umum untuk semua dalam kualitatif.
Kalau orang kuantitatif memang berdasarkan populasi yang besar dia buat generalisasi. Tapi bagi kualitatif dia memang pakai sampel yang kecil, dia cuma mendapatkan penjelasan ataupun penerangan daripada penerokaan itu secara jelas dan penyalan. Dia tak buat generalisasi. Sebab tu mana-mana kajian dalam kualitatif, lepas tu dia akan bagi cadangan untuk extend kepada aspek yang lebih luas, iaitu buat generalisasi. Jadi kebanyakan kesemuanya, hampir semua dalam kajian kualitatif dia tidak buat satu dapatan yang generalisasi. Dia khusus daripada apa yang dikaji dalam menjawab persoalan kajian. Okey, kemudian dia kepelbagaian, sama jugalah kepelbagaian dalam kaedah pengumpulan data, merangkumi dokumen, rekod, arsip. Jadi bahan-bahan dokumen yang ada dalam kajian ni, kalau dalam pendidikan, minit mesyuarat, apalah dokumen pendaftaran, dokumen-dokumen pelan-pelan pendidikan. So semua tu pemerhatian, observation, interview, soal sidik. Okey, memang case study, soal sidik antara benda yang kerap digunakan. Saya pakcik pun gunakan soal sidik. Padahal mula-mula tu tak boleh nak bezakan. Aku buat case study kot, kenapa nak pakai soal sidik? Jadi bila kita dah buat, kan sebutkan tadi kan, bila dia longgar sikit kawalan tu, so kadang-kadang kita boleh, kalau macam survey tu, setiap item yang saya tanya dalam soal sidik tu perlu ada literature kan. Tapi berdasarkan case study, kita boleh buat soal sidik tu berdasarkan situational, practically dia. Cuma saya nak bantulah untuk memudahkan untuk Viva. Walaupun orang case study buat soal sidik, dia tak perlu ada terperinci seperti mana dalam literature review, tetapi kita kena ada asas juga. Jadi sedikit sebanyak setiap soalan yang ditanya dalam soal sidik, dalam case study itu, dia berbaur ataupun dia ada related dengan apa yang dalam literature review secara subjektif lah. Dia tak jadi, sebab dia kan kualitatif kan, case study, jadi subjektif. Okey. Yang tu kalau saya lebih gemar kalau cakap mixed method. Tadi kau dah pakai survey kan, kuantitatif kan. Sekarang you pakai case study. Case study ni kualitatif. Bila ada survey, bila ada case study, baru jadi mixed method. Sebab kita pakai dua method, method kuanti, method kuali. Kalau saya pakai interview, case sana pakai soal sidik, ni namanya teknik analisis. Kita tak panggil mixed method, kita panggil mixed teknik. Itu masalah. Bukan masalah, itu pemahaman yang mudah bagi saya. Kadang-kadang bila orang gunakan teknik yang pelbagai, terus cakap jadi mixed method. Kalau tanya saya, kalau dari segi pengistilahan, dia mixed teknik, bukan mixed method. Kalau mixed method, mesti gunakan dua method. Jadi apa dua method? Lepas tu kita cover sekarang strategi penyelidikan, eksperimen, survey. Yang ni kuantitatif. Eksperimen, survey ni, tinjauan ni adalah kuantitatif. So kita akan cover kualitatif banyak lepas ni. Yang kita dah cover adalah action research dengan case study. Jadi bila ada action research dengan eksperimen, berlakulah mixed method. Berlaku dua method yang berlainan, bergabung. Satu atau dua yang bergabung atau lebih. Jadi dua yang berbeza, satu dari kuanti dan satu daripada kuali, akan menjadikan dia sebagai mixed method. Okey. Kemudian kelebihan dan kekurangan kajian kes bergantung. Okay, of course, setiap dalam kajian kes tu ada orang buat macam ni, ada orang macam tu. Setiap kelebihan dan kekurangan tu bergantung kepada persoalan research question dan penyataan masalah. Okey, jadi jenis kajian kes. Okey, jenis kajian kes kita tadi, kalau you ingat yang lepas, dalam action research, jenis dalam action research ada dua kan. Yang pertama adalah peserta. Satu lagi adalah praktikal. Dia ada praktikal dan ada peserta. Dia ada participate dengan dia punya practicality. Ada dua. Tapi untuk kajian kes ada jenis dia. Okey, dia kalau you refer buku sekolah-sekolah tertentu mungkin ada persamaan, ada juga tambahan, ada sedikit perbezaan. So kita ada 5. Sebenarnya saya jelaskanlah, dia nampak 5 tapi sebenarnya macam 4 je. Okey, dia yang basically dalam kualitatif kita kena faham explanatory dengan exploratory. So bila sebut case study, kita kata case study ni case study exploratory ke case study explanatory. Kemudian dia ada kajian case. Kajian case ni kena faham dua je, single dengan multiple. Tapi kalau basically buku-buku kualitatif yang otai-otai, dia akan categorizekan single case study ni ada dua, iaitu kajian case intrinsik dengan kajian case instrumental. So dalam single ada dua, iaitu untuk intrinsik dengan instrumental. Tapi untuk berganda, multiple regression memang ada satu. Jadi nak secara mudah, bila sebut case study ni, kita faham dia jenis explanatory atau exploratory, dia single case study ataupun multiple case study. 4 lah. Tapi dalam single case study pecah pada 2, intrinsic dengan instrumental.
Okey, kita go through one by one secara mudah, secara ringkas lah. Penjelasan explanatory, penyelidikan berusaha untuk menjawab soalan yang ingin menjelaskan hubungan antara subjek dan hipotesis secara terperinci. Jadi perkaitan lah antara satu hubungan antara satu persoalan tu dengan satu lagi persoalan, ataupun satu faktor dengan satu faktor. So iaitu dia nak beri penjelasan. Sejauh mana pengukuran ataupun instrumental ataupun sebenarnya pengukuran lah, measurement ini biasakan dalam, kalau dah saya kerja ke otomotif tu, kita ada macam best practice. Pengukuran best practice ni akan meningkatkan pencapaian supplier pembekal. Kita sebenarnya nak in order tu Proton tu berjaya, kena mantapkan pembekal, supaya kalau pembekal bagus, kita pun akan jadi dapat tempias bagus dia. Jadi kita ada satu pengukuran apa kata best supplier punya measurement in order to increase dia punya performance. Okey, jadi nak tengokkan perkaitan hubungan ni, jadi kena buat penjelasan, namanya explanatory. Okey, yang kategori kedua adalah exploratory dalam case study exploratory, penerokaan. Digunakan semasa penerokaan antara subjek dan hipotesis yang tidak mempunyai set hasil yang jelas. Okey, kan kita faham kelebihan penerokaan ni, kalau dah jelas buat penerokaan tak sesuai lah, kan? Kalau kata benda dah jelas tapi kurang faham perkaitan antara dua, jelas lah secara umum aku jelas tapi aku tak faham lah perkaitan ni, jadi itu explanatory. Tapi kalau kita kurang faham, kurang jelas, kurang memahami, itu kategori exploratory. Kajian intrinsik yang pertama, ini adalah single case study. Kajian intrinsik ini kebanyakan mengkaji lah, kebanyakan orang buat case study ia bila single case study, ini dia intrinsik. Penyelidik mempunyai minat dalam kajian case. Okeylah, ada sikit knowledge, jadi kita tahu benda tu isu, Tujuan mereka adalah untuk memahami kes dengan lebih baik mengenai fenomena yang menjadi tumpuan kajian, merujuk pada persoalan dan masalah kajian. Pengkaji perlu dapat untuk menentukan keunikan fenomena ni, kena pasti, kena absorb apa yang keunikan fenomena dan juga dapat membezakan dengan yang lain, mungkin berdasarkan koleksi ciri atau urutan peristiwa dari segi kronologi, dari segi dokumen tadi. Jadi dia uniknya satu fenomena itu kita mengkaji. Macam tadilah satu sekolah yang dekat Sabah tadi, so kita nak mengkaji apa yang ada dekat sekolah di Sabah, sekolah Penyelaman Hingga Berjaya tadi, kita boleh gunakan single case study saja, refer sekolah tu. Jadi janganlah gaduh, senang je aku buat PhD, refer satu sekolah je, boleh, refer one case. Kemudian yang kedua adalah kajian dalam single case study adalah instrumental. Namanya kajian case instrumental, digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada sekadar memahami situasi tertentu atau pemahaman umum tentang suatu fenomena menggunakan sesuatu yang tertentu, case. Dia untuk mencapaikan sesuatu yang bukan yang sekadar untuk memahami situasi. Kalau tanya saya, di instrumental ni agak tidak terlalu kompleks dengan intrinsik. Dia sekadar nak tahu, memahami situasi tertentu dalam satu kes tertentu saja untuk pemahaman umum tentang sesuatu fenomena. Okey, dia boleh bersifat instrumental. Okey, tapi kalau intrinsik tu dia memang dia lebih kompleks berbanding dengan instrumental. Terpulanglah ada subjective matter juga kat sini. Kadang-kadang instrumental pun jadi kompleks juga. Okey. Kemudian kajian kes berganda, ni multiple case tadi, kajian yang melibatkan beberapa case. Still dia buat juga pencapaian, dia ada buat penjelasan dengan penerokaan. Multiple case tadi dia boleh penerokaan dan penjelasan, dia mungkin penjelasan saja dan mungkin penerokaan saja, tapi dia melibatkan beberapa case, mungkin menunjukkan case yang berbeza untuk dapatkan satu solution yang baik bagi menjawab soalan kajian. Okey, kita cover dua slide yang terakhir ni adalah reka bentuk kajian case, single case study dengan multiple case study. Bahasa mudah, senanglah semua kata. Satu case single case, kalau beberapa case melibatkan multiple case. Jadi kita kena faham ciri-ciri yang ada dalam single case tadi, ciri-ciri yang ada dalam multiple case study. Okey, ciri-ciri yang perlu ada dalam single case tadi adalah satu, untuk jenis kajian case tertentu. Dia satu je, dia unik, dia satu je, sebab tu dia single case. Rasional reka bentuk kajian case tunggal, itu satu, tidak dapat dipenuhi oleh banyak case. So tak ada, memang the best thing is kalau you nak dapatkan solution bagi case kita ni, memang the single case. Case tunggal ni dapat menjawab kita punya masalah dan persoalan kajian. Adalah penting untuk menguji teori tertentu dengan cadangan yang jelas, mewakili case yang luar biasa pada case yang tidak biasa. Jadi
cukup lah kan, sebab yang ni pun kes yang terpencil, memang luar biasa, tak pernah dibuat lagi, tak cover lagi. Cukuplah kita merujuk pada satu single case untuk dapatkan satu dapatan. Of course macam tadi lah saya ada highlight, berorientasikan teori tu untuk permulaan, untuk pemanduan kita untuk collect dan analisis data. So dia walaupun dia single case, dia dapat mewakili keadaan, mewakili dan mendedahkan keadaan, dan biasanya melibatkan, kalau dalam konteks time kan, time horizon dia melibatkan longitude. Maksudnya satu proses kajian yang berpanjangan, mungkin lama kan. Ini kajian single case. Okay, kita pergi multiple case design untuk pelbagai kajian case. Kadang-kadang bila contohlah kan, bila sebut supplier kan, supplier otomotif, dia ada banyak komponen. Dia ada small part, dia ada big part, dia ada yang cover system, ada yang cover material, ada yang buat services. Tapi bila melihat kepada prestasi vendors tu, kadang-kadang untuk isu ni atau case ni kena pergi company ni, isu ni, case ni pergi company ni. Okay, kadang-kadang kita mereferkan beberapa case merujuk different case. Walaupun dapat banyak case tapi different case. Tapi kadang-kadang saja je pergi dekat banyak company kan, tapi merujuk pada satu case je. Satu case je. Tapi ada pelbagai. Itu dia cerita macam-macam lah kan, yang dia panggil sebagai unit analysis. Kadang-kadang dia satu unit analysis, kadang-kadang kita ada banyak unit analysis. Yang itu kita akan cover sekejap lagi lah. So dia kelebihan dalam multiple case study ni, kalau katalah you dapat satu artikel jurnal, orang dah cover sebelum ni dekat UK, kemudian you nak study pula dekat Malaysia, nak buat juga multiple case dekat Malaysia, boleh. Okay, tu dia panggil, dia membenarkan, membuat daripada kesimpulan ataupun replikasi. Jadi kalau tanya saya, kalau saya jumpa, ini macam sama kat UK tapi dia buat kat Malaysia, you nak buat case study, antara yang strong lah daripada benda lain. Kalau buat replikasi pakai questionnaire mungkin nampak benda yang sedikit moderate, tapi kalau you buat replikasi in term of case study, dia lebih acceptable kan. Case dekat UK, case kat Malaysia mungkin berbeza kan. Masing-masing memang merefer ke orientasi teori yang sama, tapi saya yakin output akan sedikit berbeza sebab culture teknologi Malaysia mungkin berbeza dengan UK. Okay, jadi dia sebenarnya boleh menguji kesimpulan ataupun replikasi. Mengelak variasi yang luar, sebab kita tak nak jadikan satu research yang multiple case study terlalu kompleks macam case study. Dia kompleks, tak apa, dia satu case dia boleh deep. Ni kita nak kurangkan variasi lah. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dah, bila sebut multiple case study, jangan beri case terlalu banyak, menyebabkan tempoh masa yang agak panjang nanti. Jadi kita tak nak terlampak terlalu banyak variasi. Kalau kata variasi tu terlalu banyak, advice go through the single case study. Okay, memberi gambaran yang lebih besar mengenai fenomena yang kompleks. So dia beri gambaran yang lebih besar. Okay, yelah company ni macam ni, dia lebih luas lah pengetahuan, dia punya result dia yang macam ni, case dia macam ni. Jadi dia lebih luas dalam satu konsep yang fenomena yang kompleks. Macam kita lah, kita nak dapatkan satu pandangan yang banyak, itu sebenarnya akan mencambahkan pandangan yang lebih luas, walaupun dia satu pandangan yang kompleks. Daripada kita mengkhusus pada satu, kita dapat kompleks. Dia tengok situational lah. Kadang-kadang dalam kes ni nature kan, bila sebut supplier proton, tak boleh tengok satu supplier, dia tengok banyak. Tadi kes tadi kejayaan pendalaman, memang kes dia unik, satu je, jadi pakai single case tadi. Tengok juga pada kita punya konteks kajian kita kan. Memerlukan penambah dari segi aspek sumber dan masa. Sama juga dengan kajian single case study. Sebab tu nasihat saya bila buat research ni, tak kisahlah apa saja strategi penyelidikan, kita kena ada limitation. Sebab tu kita kena ada masalah yang khusus supaya kita boleh kontrol, kita boleh kawal dari segi tempoh masa, supaya kita on time, on track, boleh habis dalam tempoh 3 atau 4 tahun. Okay, jadi tapi itulah, dalam kualitatif you kena sedar, kita memang terbiasa dengan longitude. Kadang-kadang kita nak mencapai satu jawapan yang baik, yang terbaik, menghampiri ataupun mencapai saturated, kadang-kadang kita tak boleh kawal. So melibatkan tempoh masa yang panjang. Cuma saya advise, kalau untuk PhD cuma satu semester untuk data collection, iaitu 6 months. Untuk master dia 3 months. Maksudnya 3 bulan untuk level master, 6 bulan untuk level PhD untuk data collection. Ada orang kata dia lebih, tapi keseimbangan atau pengukuran dia memang begitu kan. Kita kena good plan, awalnya kena bagus. Kalau proposal kita bagus, itulah maksudnya very good plan. Okay, ada satu semester saja untuk dapatkan data tu. Tapi lah atas macam ni lah PKP,
Kadang-kadang kita tak boleh nak kawal dan sebagainya. Okay. Dan last sekali saya kongsi Robert Yin punya case study design. Dia cover dua. So pertama, asas dia kalau dia tengok kat atas, ada single case design, dia ada multiple case design. So kalau single case merupakan satu case je, satu case. Tapi kalau multiple case, dia ada beberapa case. Okey, kemudian di belah kiri tu dia ada quarterly, dia tengok kat situ dia ada holistic dengan embedded. Holistic melibatkan satu unit analisis ataupun single unit analisis saja. Jadi kalau sebut holistic single case design, maksudnya single case, satu single case, satu unit analisis. Kalau sebut holistic multi case design, holistic multiple case design, maksudnya dia melibatkan beberapa case tetapi satu unit analisis. Yang bawah dia embedded. Tadi holistic embedded. Kalau sebut embedded single case design, kita tahu dia melibatkan satu case tapi melibatkan beberapa, dua atau lebih unit analisis. Tetapi kalau embedded multiple case design melibatkan beberapa case dan melibatkan beberapa unit analisis. Jadi bukanlah kata bila pakai embedded multiple case design ni paling dahsyat. Tak, dia tengok pada situation. Kalau tanya saya, satu case, satu unit analisis, single holistic single case design pun dapat PhD. And gunakan yang banyak tadi, yang embedded multiple case design pun boleh dapat PhD. Kita tak mengukur banyak atau sikit, kesesuaian dalam kajian. Lepas tu kita kena beri justifikasi. Buat banyak pun kena banyak tanya. Kalau macam pengalaman saya kan, student-student saya buat banyak teori pun dapat major correction. Pakai satu teori pun dapat on time 3 bulan. Jadi kita tak mengukur je kan. Orang pakai structure equation model, dapat major correction setahun. Student saya pakai descriptive Excel pun on time 3 bulan di correction. Jadi kita tak boleh measure kesesuaian, ketepatan kaedah yang digunakan bagi menjawab persoalan dengan penyataan masalah tu. Sebenarnya itu lebih tepat untuk menjawab dalam apa-apa keadaan, especially dalam tesis lah. Okay, minta maaf mungkin perkongsian tu nak sedikit ringkas sebab itu objektif utama bahagian ini. Kita masih lagi peringkat awal dalam strategic metodologi. So kita dah cover 4 termasuk yang ini. Kita ada survey, tinjauan dan eksperimen nombor 2, nombor 3 kajian tindakan, dan keempat adalah case study. So kita dah kuasai 4 sebenarnya. Minta maaf ambil masa yang lama. Saya kena kawal sebenarnya dari segi penyampaian saya. Sebenarnya tujuan dia untuk pengenalan. Saya tak perlu terlalu deep sebab saya nak jadi you mengenal pasti je sekarang ni, identify je, oh aku nak pakai case study. So lepas ni baru kita deep apa itu case study. Okay, itu saja. Mohon maaf atas perkongsian ni mungkin agak cepat. Nanti you refer juga slide tu memang saya dah tanda dah. Jadi kita dah selesaikan semua dah. Kita dah cover dalam bab 3 outline, pengenalan. Kemudian kita dah cover dah penyelidikan bidang. Okay, tulislah satu perenggan, at least orang baca tesis kita, oh inilah engineering punya research, ini adalah education research. Okay, kemudian tulis research design atau reka bentuk penyelidikan. Dalam tu ada falsafah, dalam tu ada pendekatan, ada approach. Kemudian kita ada strategy choice, metodologi pilihan. Kemudian tengah cover sekarang ni adalah strategi dalam penyelidikan, tinjauan, eksperimen, kajian kes dengan action research. Kita ada lagi 4 yang kita nak cover untuk next section. Saya harap saya boleh minimizekan lah sebab tujuan saya nak bagi mudah je, nak bagi mudah faham, tak jadi terlalu panjang penyampaian saya. Sebab tu saya target yang untuk 4 tu lagi akan jadi lagi simple, supaya untuk mendatang, untuk kelas-kelas yang mendatang kita akan go through lebih spesifik. Supaya memang bagus saya deliver banyak sebenarnya, memang bagus. Saya dari segi pasal-pasal je, kalau saya mengajar banyak jam, banyak saya cakap, pergi bagus lah, slide saya banyak jadi bagus. Tapi banyak dan panjang itu kadang-kadang tidak menjadi friendly, sebab kadang-kadang yang paling penting adalah you all kena faham. Biar dia ringkas. Paling senang biar dia praktikal dengan relevan lah, supaya you all faham tujuan pakcik buat kelas ni untuk apa. Dan yang paling penting adalah untuk you all faham, dan bila nak memilih dan bila nak mengguna, tahu ada alasan atau justifikasi yang baik kenapa you pilih, kenapa you buat yang ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf sekali lagi sekiranya ada kesilapan dan kekurangan dalam menyampaikan case study ini. Saya mohon maaf sangat-sangat. Okey, supaya kita sama-sama boleh faham, pakcik belajar, you all pun belajar sama-sama, kita mengaji sama-sama. Okey, mohon maaf lagi sekali. So kita jumpa untuk next section, kelas mengaji tulis tesis. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.